Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Nur Hatimah. Saya Eliana Benita Anak Jofri bersama rakan saya iaitu Nur Isha Wahyu binti Syahril akan membentangkan berkenaan dengan teori egoisme. Teori egoisme ini diasaskan oleh seorang warga Jerman, Friedrich Wilhelm Nietzsche. Menurut beliau, kemoralan ialah kepentingan diri, pemeliharaan diri, mengasihi diri, kesedaran diri dan seumpamanya. Beliau juga mengatakan manusia didorong oleh kehendak untuk berkuasa. Beliau merasakan kepercayaan kepada Tuhan akan menyusahkan hidup manusia. Selain agama, beliau mengkritik nilai moral tradisional kerana manusia mematuhi nilai moral tersebut kerana kepentingan diri sahaja. Beliau juga tidak percaya kepada Tuhan. Ini melahirkan Übermensch, Overman atau Superman. Jika konsep untuk berkuasa ini dijadikan ukuran bagi nilai moral, ianya membenarkan orang yang lemah untuk ditindas bagi mendapatkan kuasa tersebut. Konsep kekuasaan ini tidak menyatakan bentuk kekuasaan apakah yang perlu dimiliki. Sumber dunia yang terhad merupakan kelemahan bagi konsep ini. Definisi egoisme. Egoisme bermaksud bahawa sesuatu tindakan adalah betul dengan melihat kepada kesan tindakan kepada individu. Individu yang berpegang kepada falsafah ini percaya bahawa mereka harus mengambil keputusan yang dapat memaksimumkan faedah kepada diri sendiri. Terma egoisme berasal dari perkataan ego, perkataan Latin untuk aku dalam bahasa Malaysia. Egoisme perlu dibezakan dengan egotisme yang bermaksud penilaian berlebihan psikologi terhadap kepentingan sendiri atau aktiviti sendiri. Teori ini adalah bersifat individualistik. Okey, contoh tindakan egoisme. Yang pertama, seseorang memilih untuk membelanjakan sejumlah wangnya untuk diri sendiri daripada menderma kepada tabung kebajikan. Yang kedua, dalam situasi kebakaran, kita memilih untuk tidak menyelamatkan mangsa kebakaran kerana dikuatiri akan membahayakan nyawa sendiri. Yang ketiga, kita memilih untuk tidak menolong orang buta melintas jalan kerana ingin sampai ke tempat kerja pada waktu yang ditetapkan. Baiklah, seterusnya adalah kategori egoism. Terdapat dua jenis egoism iaitu psychological egoism dan yang kedua adalah ethical egoism. Psychological egoism adalah egoisme secara psikologi, manakala ethical egoism adalah egoisme etikal. Baiklah, yang pertama adalah egoisme secara psikologi. Setiap individu sentiasa didorong oleh tindakan untuk kepentingan diri. Manusia sentiasa melakukan perkara yang memberikan keuntungan kepada diri sendiri dan memuaskan hati. Teori ini menjelaskan bahawa apa jua alasan diberikan, namun ianya tetap dianggap ingin memenuhi hasrat peribadi. Jika pandangan ini benar, maka keseluruhan prinsip etika tidak boleh digunakan lagi. Penyokong teori ini juga berpendapat bahawa setiap individu yang menghulurkan bantuan kepada orang lain adalah bertujuan untuk mempromosikan dirinya. Teori ini menafikan nilai moral altruistik iaitu sikap suka menolong dan mengutamakan kepentingan diri insan lain lebih daripada keperluan diri sendiri. Baiklah, sebagai contoh, dalam bidang perniagaan, firma-firma perniagaan yang melaksanakan tanggungjawab sosial kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan imej korporat yang akhirnya akan membawa kepada peningkatan keuntungan. Kategori yang kedua pula adalah egoisme etikal. Kepentingan individu lain tidak seharusnya diabaikan secara mutlak, tetapi perlulah dipertimbangkan jika dapat memberikan kebaikan kepada diri sendiri.
berbeza dengan prinsip-prinsip moral seperti bersikap jujur dan amanah. Ini kerana prinsip-prinsip moral didorong oleh nilai-nilai luhur yang sedia ada dalam diri, manakala dalam konteks egoisme etika pula, dia didorong oleh sesuatu tindakan yang mengutamakan kepentingan diri sendiri. Terdapat 3 kategori etika, iaitu individual, personal dan universal. Individual merupakan melakukan perkara berfaedah untuk kepentingan diri, manakala personal adalah tindakan yang perlu dilakukan untuk kepentingan seseorang, dan universal adalah semua orang perlu bertindak pada jalan yang berfaedah untuk diri sendiri. Sebagai contoh, mencari orang yang dikehendaki. Walaupun perkara ini membahayakan keselamatan, namun ganjaran, misalnya wang yang ditawarkan agak lumayan dan menguntungkan. Hal ini kerana egoisme etikal menyusun perkara yang menjadi keutamaan kepada diri sendiri, walaupun perlu melakukan sesuatu, namun disebabkan keuntungan yang diterima adalah lumayan. Baiklah, sekarang kita akan beralih kepada kelemahan teori egoisme. Kelemahan yang pertama ialah egoisme tidak mengutamakan kemurahan hati kerana mengejar kepentingan diri sendiri. Hal ini amat memudaratkan orang lain. Yang kedua, peraturan yang bersifat individualistik ini menyebabkan tiada satu piawaian atau ukuran untuk menghakimi sesuatu tindakan. Yang ketiga, ia mampu merosakkan hubungan dan nilai murni yang tidak dapat diterapkan. Nilai masyarakat tidak dapat dipupuk dan akan melahirkan individu yang mementingkan diri. Seterusnya pula ialah kekuatan teori egoisme. Kekuatan yang pertama ialah egoisme dapat membantu dalam mencapai matlamatkan diri. Yang kedua, egoisme juga membantu sesuatu tanpa bantuan orang lain. Yang ketiga, kepuasan kendiri dapat dicapai. Yang terakhir, membantu dalam membina keyakinan dan prinsip kendiri yang kuat. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.